Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, hari ini hari Isnin macam biasa 6.20 petang kita bertemu dalam rancangan Persada Jurnal yang bersiaran secara langsung dari pusat siaran antarabangsa IBC Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan pada petang ini para penonton sekalian, seperti biasa pihak penerbitan telah bersetuju untuk kita memilih satu topik yang sangat besar untuk kita bincangkan, iaitu topiknya ialah mati syahid. Dan para penonton sekalian, pada petang ini kita bawakan seorang tokoh pemikir muda yang begitu aktif menulis, membentangkan kertas kerja dapatan kajian dan sebagainya. Saya perkenalkan Dr. Arif Saleh bin Rosman. Beliau merupakan pengarah di Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi UTM Kampus Kudan, dan beliau juga merupakan fellow fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Bila bertolak dari Johor Doktor? Pagi tadi. Pagi tadi, saya ingat ada di Stadium Bukit Jalil malam tadi. Baik, penonton sekalian, kita petang ni seperti saya maklumkan di awal tadi, kita akan bincangkan topik mati syahid. Sebelum kita membuka gelanggang bicara kita, warga kerja Persada Jurnal ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada Yang Bagi Datuk Ketua Pengarah JAKIM dan seluruh warga JAKIM kerana telah pun dipilih sebagai jabatan paling inovatif bagi tahun 2013 sempena anugerah inovasi dan kecemerlangan Jabatan Perdana Menteri JPM bagi tahun 2014 yang majlisnya dilangsungkan pada minggu sudah. Tentu sekali kejayaan JAKIM ini sangat besar artinya, dan tentu sekali ia akan membawa satu gagasan besar dan wibawa untuk kita terus mentransformasikan perkhidmatan haiwan Islam di Malaysia. Baik, ayo saudara, kita teruskan gelanggang bicara kita. Di awal ini sebagai mukadimah, mungkin doktor boleh jelaskan kepada kita apakah takrif mati syahid, dan tentu sekali bila disebut syahid ini ada kaitan dengan jihad. Jadi mohon ulasan pada doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Jadi tajuk kita pada petang ni membicarakan berkenaan dengan mati syahid. Ya. Jadi apabila kita sebut perkataan syahid yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai salah satu golongan yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat kepada mereka, alladzi dia golongan syuhada ni. Jadi perkataan syahid itu dia membawa maksud seseorang yang meninggal dunia ketika beliau berada di dalam medan peperangan, dan peperangan itu iaitu peperangan fi sabilillah. Okey, jadi apabila kita lihat kepada maksud syahid itu, iaitu seorang yang sedang dalam medan perang dan di perang fi sabilillah, jadi ada kaitan dengan dua istilah yang saya akan kaitkan, iaitu yang pertama perkataan jihad. Okay. Perkataan jihad ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang berlaku ihsan. Jadi perkataan jihad dibincangkan oleh para ulama, di mana sebahagian ulama menyatakan bahawa jihad ini ada kaitan dengan persoalan perang, dan ada sebahagian yang lain yang membawakan konsep umum, iaitu apa-apa juga persoalan yang perbuatan dilakukan oleh seorang Muslim semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya saya ambil definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Kasani dalam kitab beliau Bada' As-Sana'i, dan juga Imam Ibn Abidin dalam Radul Muhtar, yang ditarjihkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab beliau Fiqhul Jihad, di mana definisi yang dipilih adalah budlul wus'i wa taqah, iaitu mencurahkan segala tenaga dan kemampuan fil qital fi sabilillah binafsi, iaitu yang pertama peperangan di jalan Allah dengan nyawa, menggadaikan nyawa, dan yang kedua
bersawat, iaitu meramaikan tentera, au ghairu dhalik, atau yang lain-lain. Mari dilihat daripada sini, definisi ini menunjukkan bahawa jihad bukan hanya sekadar merujuk kepada perang, tapi salah satu elemen jihad itu adalah perang. Dan seterusnya definisi perang. Apa maksud perang? Okey, perang berbeza dengan jihad. Jadi perang, jihad itu mulia kerana itu arahan Allah. Tapi peperangan dia ada elemen yang menuju kepada kemuliaan dan dia juga boleh menuju kepada kehinaan. Okay, contoh dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Itu golongan yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Manakala orang yang kafir pula dia berperang di jalan taghut. Bermakna perkataan perang itu tak semestinya merujuk kepada yang mulia, tapi boleh jadi kepada yang kepada kehinaan. Jadi yang dimaksudkan peperangan jihad fi sabilillah iaitu peperangan yang menepati hukum syarak, dan dengan peperangan inilah sesiapa yang mati dalam peperangan itu dia dianggap sebagai mati syahid. Wallahu a'lam. Terima kasih ya para penonton sekalian. Alhamdulillah kita mendapat satu pandangan yang begitu berautoriti daripada orang yang berautoriti. Alhamdulillah. Dr. Arif seperti yang saya awal-awalkan di awal tadi, beliau merupakan fellow fatwa yang dilantik oleh JAKIM sebagai jurucakap yang menjawab persoalan-persoalan hukum-hukum semasa, fiqh-fiqh semasa. Dan Alhamdulillah saya kira jelas di mukaddimah yang di awal tadi bagaimana doktor menyatakan mati syahid itu ada kaitan dengan jihad ataupun peperangan yang diiktiraf oleh syarak, yang menepati hukum syarak. Jadi inilah merupakan kata kunci kita. Bila menepati hukum syarak, bila terkorban, itulah yang dia akan diberikan mati syahid kepadanya. Baik para penonton, selepas ini kita akan berbincang lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi kupasan kita dengan Yang Bahagia Dr. Arif. Sebelum itu para penonton, kita saksikan VT yang telah disediakan oleh pihak terbitan. Silakan. Alhamdulillah, saya amat berbangga dan memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas pengiktirafan ini. Satu pengiktirafan yang amat besar kepada JAKIM dan khususnya agensi agama yang ada, bahawa kita dalam melaksanakan tugas harian diambil kira juga dengan program-program yang seperti rupa. Dan kalau kita lihat semalam JAKIM diisytiharkan anugerah jabatan yang paling inovatif dalam tahun yang dinilai, dan 5 anugerah lain yang sama diikuti. Ini merupakan kita kata kepercayaan kepada hasil yang telah pun dibuat oleh warga anak buah saya dengan bertukuk lumus. Itulah pencapaian yang mereka dapat, dan mereka banyak produk-produk inovasi yang saya pernah katakan kepada mereka, jangan kita diam, sembunyikan. Kita harus, sekarang ni sampailah masanya kita harus kemuka tunjuk kepada orang produk-produk yang kita ada. Kita telah buat banyak benda dalam nak memperkasakan maklumat media-media Islam dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak bawa ke tengah, berarti tak ada siapa tahu, itu je lah. Baik para penonton, begitulah tadi aspirasi, wawasan, gagasan yang telah dinyatakan oleh Yang Bahagia Datuk Ketua JAKIM. Saya kira kata kuncinya ialah jangan takut untuk bersaing dengan orang. Jadi ini merupakan satu kejayaan yang sangat besar bagi pihak JAKIM, dan tentunya ini juga memberikan semangat kepada seluruh agensi-agensi agama, khususnya di peringkat persekutuan dan negeri-negeri, untuk terus kita berbakti, mencurahkan apa yang kita ada untuk berkhidmat untuk rakyat. Baik para penonton, kita lanjutkan bicara kita tentang mati syahid tadi. Doktor, seterusnya kita mohon doktor ulas. Tentu sekali doktor, bila sebut jihad fi sabilillah, tentu sekali orang yang berjihad ini punya mesti ada ilmu. Ilmu itu merupakan pasak untuk berjihad. Maknanya tidaklah secara membabi buta begitu saja tanpa ilmu. Bahkan lebih teruk lagi, kita join pula kumpulan-kumpulan militer, kumpulan-kumpulan yang bercanggah dengan syariat. Jadi silakan doktor. Baik, berkenaan dengan selanjutnya hubung kait di antara jihad fisabilillah dengan ilmu. Saya sambung sedikit lagi berkenaan penjelasan mati syahid tadi. Ya. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau mengkategorikan mati syahid itu kepada 3. Ya. Yang pertama
pertama, syahid dunia akhirat, iaitu seorang tentera yang mati di dalam medan perang fisabilillah dan niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dunia dia syahid, iaitu dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu ditukar kapankan dan tidak perlu disembayangkan, dan di akhirat dia mendapat gelaran syahid. Yang kedua, Imam Nawawi menyatakan ada yang mendapat hanya gelaran syahid di dunia sahaja, tapi akhirat tidak, iaitu golongan tentera yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tetapi niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati dalam medan perang tetapi niatnya kerana niat yang lain. Maka golongan ini ia di dunia sebab dia mati di medan perang dan perang itu diiktiraf dari sudut syarak. Jadi tetapi di akhirat dia tidak apa-apa. Tapi di dunia dia tidak dimandikan, tidak ditukar kapan dan tidak disembayangkan seperti syahid yang pertama tadi. Yang ketiga, syahid akhirat saja, iaitu yang Nabi SAW nyatakan dalam banyak hadis. Contohnya seperti orang yang meninggal dunia kerana penyakit dalam perut, mereka yang mati kerana tenggelam, terbakar dan seumpamanya. Di dunia jenazah diurus sebagai jenazah yang biasa, seperti dimandikan, dikapankan, disembayangkan, tapi di akhirat dia dapat kelebihan syahid. Baik, jadi kalau kita merujuk kepada syahid di dunia itu, jadi dia merujuk kepada individu yang terlibat di dalam medan peperangan. Jadi berjihad di jalan Allah SWT ini merupakan satu ibadah. Jadi saya kembalikan persoalan ilmu ini kepada soal apakah ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Jadi para ulama menjelaskan berpandukan analisa daripada ayat Quran dan hadis Nabi SAW, ada dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Jadi sesuatu amalan yang disyariatkan oleh Allah SWT itu perlu dilakukan dengan ikhlas. Okay. Yang kedua, mestilah bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi kalau kita merujuk kepada syarat yang kedua, iaitu muwafaqah, mestilah amalan itu bertepatan dengan kehendak syarak, iaitu dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi nak dapat ikhlas, nak dapat bertepatan dengan syarak, dah tentu perlukan kepada ilmu. Sebenarnya Ustaz Zarifi katakan tadi, jika kita terlibat dengan suatu peperangan dan kita tak faham apakah syarat, apakah rukun peperangan itu. Sebab bila kita berperang, beberapa elemen yang kita kena faham. Pertama, peperangan itu sendiri, adakah dia bertepatan dengan syarak? Maksudnya, adakah pada ketika itu peperangan itu dianggap sebagai peperangan fi sabilillah? Okay. Yang kedua, apabila kita nak melibatkan diri dalam peperangan itu, jadi di situ perlu melibatkan kepada syarat-syarat. Bukan sesiapa sahaja boleh pergi, dengan kehendak sesiapa sahaja boleh mencetuskan peperangan. Sebab Islam satu agama yang sistematik. Okay. Jadi untuk mendapatkan kefahaman tentang sistem jihad, maka sudah tentulah perlu kepada ilmu. Dan jika tidak ada ilmu, dikhawatiri mereka yang terlibat dalam suatu peperangan itu, kemungkinan perang itu tidak diiktiraf oleh syarak. Ataupun kalau dia tak tahu batasan-batasan, contoh dalam Islam, dalam medan perang tak boleh bunuh yang bukan tentera, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh ahli agama, tak boleh bunuh orang perempuan. Jadi kalau pergi ke medan tak faham ilmu, tak ada ilmu, maka dikhawatiri dia akan bunuh orang yang tidak selayaknya, dan ini sudah masuk dalam hukum pembunuhan. Jadi berperang dan pembunuhan satu benda yang berbeza. Macam doktor, kalau kita tengok dalam akhbar kan, tengok ada dilaporkan seorang wanita kan, yang apa nama nak keluar negara, nak konon-kononnya nak pergi berjihad. Jadi adakah berjihad ini pun perlu dapat izin daripada ibu dan ayah? Baik. Jadi kalau kita rujuk kepada sepotong hadis Nabi SAW, di mana di zaman Nabi ada seorang sahabat yang minta izin dengan Nabi untuk menyertai peperangan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, adakah kamu mempunyai ibu ayah? Sahabat ini menjawab, iya. Okay. Nabi suruh sahabat ini untuk memberi izin dan meminta izin daripada ibu dan bapa terlebih dahulu. Jadi sebab itu salah satu daripada syarat jihad, mestilah mendapat keizinan daripada kedua ibu bapa. Kalau ada salah seorang, kena minta izin salah seorang. Dalam satu fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Mesir, seorang penanya bertanya kepada Ifta Mesir, boleh ke beliau sebagai seorang bapa menghalang anak dia daripada pergi ke medan perang? Dan fatwa itu menjelaskan itu hak bapa. Kerana berbakti kepada ibu bapa adalah fardu ain. Tetapi menyertai medan perang
iaitu dalam medan perang yang diistilahkan sebagai perang untuk kita menyertai suatu medan yang tidak sampai kepada fardu ain. Dia hanya sekadar fardu kifayah. Tapi mentaati ibu ayah sebagai fardu ain. Ya, cantik sekali ya para penonton sekalian. Apa yang dinyatakan oleh Dr. Arif tadi, saya kira sangat jelas kepada kita, dan inilah sebenarnya fiqh jihad ya, yang telah dibentangkan, yang diajarkan dalam agama kita. Untuk maklumat para penonton sekalian, JAKIM kita telah pun menerbitkan risalah kecil yang judulnya Fiqh Jihad dalam Islam, yang telah dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dan telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dan tentu sekali para penonton boleh dapatkan di website JAKIM, insya-Allah. Baik, para penonton, kita nak berlintas langsung sekejap ya dengan pasukan kembara konvoi sempena bulan zakat kebangsaan, Encik Hisham Mak Yazid di talian. Assalamualaikum Hisham, dan teruskan laporan. Teruskan laporan Syam. Halo. Ya, saya. Okey, teruskan Syam. Teruskan laporan anda. Terima kasih rakan tugas Ustaz Zalifi dari studio IBC Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Baiklah Ustaz ya, sempena menyambut bulan zakat kebangsaan 2014 yang akan datang tidak lama lagi, insya-Allah. Kami kru penerbitan di Media JAKIM bersama dengan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji dengan tingkatan nama Jawha dan Takwa serta Majlis Agama Negeri serta juga PZ dan juga agensi-agensi pengurusan zakat sedang berada di Cameron Highland sempena dengan konvoi kembara zakat 2014 dalam rangka menjelajahi beberapa buah perkampungan orang asli di 3 buah negeri melibatkan negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu. Antaranya perkampungan di pos Leria di Cameron Highland, kemudian menuju bergerak ke pos Tohoi di Gua Musang, Kelantan sejauh 215 km. Terusnya akan kami bergerak ke pos Berwa di Kuala Petang, Terengganu. Semuanya ini Ustaz ya adalah dalam usaha penyampaian zakat berbentuk hamper dan juga barangan dengan dapur serta pakaian kepada para staf saudara-saudara baru di kalangan orang asli. Sebentar lagi Ustaz ya, Ustaz Zalifi, sebentar lagi kami akan sekitar pukul 8 selepas solat maghrib, peserta akan diberi taklimat awal sebelum menjelang esok pagi bagi persediaan pelancaran Gembara Barakah dalam di sini juga ya Ustaz, jadi tempat flag off bagi kesemua 28 buah kenderaan bantuan 4 roda yang terlibat dalam program ini. Peserta juga dibekalkan dengan 4 helai pakaian baju T yang berbagai warna dengan tema Gembara Zakat 2014. Dan sepanjang penjelajahan kami di negeri-negeri tersebut selama 3 hari. Ringkasnya Ustaz ya, antara pengisian yang akan kami adakan insya-Allah melibatkan golongan-golongan sasar seperti orang asli ini di sekitar selain daripada penyampaian zakat seperti majlis pengislaman, sukan nikah, program ziarah, solat berjamaah dan juga gotong royong. Cabaran kami pastinya Ustaz bermula esok lewat petang esok apabila semua pasukan roda akan meredah laluan balap selama 2 jam untuk menuju ke pos Tohoi di Gua Musang, Kelantan. 2 jam Kelantan. Di ke laluan berbukit dan merah penuh dengan lompat air berlumpur akan menjadi pengalaman manis buat para peserta konvoi untuk menjayakan usaha-usaha jihad ini. Dengan ini Ustaz ya, sekian saja laporan saya, Hisham Mak Yazid bersama juru kamera Sa'ad Abdullah, dan kembali semula bersama petugas Ustaz Zalifi di studio IBC. Terima kasih Encik Hisham Mak Yazid, laporan berkaitan dengan konvoi kembara zakat sempena bulan zakat kebangsaan. Dan saya kira para penonton sekalian, inilah merupakan jihad dakwah ya, kita merentasi daerah ya, kelompok kita turun ke lapang sasar untuk menyampaikan kalimat Islam ya, untuk kita berdakwah. Alhamdulillah. Baik, kita kembali kepada perbincangan kita. Baik Doktor, alhamdulillah Doktor telah terangkan begitu panjang lebar tadi dan memberi kefahaman kepada kita. Baik Doktor, mutakhir ini kita tengok ya, ada gerakan-gerakan tertentu di luar negara ya, atas jenama ISIS ataupun IS ya, di Iraq ataupun di Syria. Jadi mungkin perkara ini telah pun dibincangkan oleh ahli-ahli mudzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dan mungkin telah pun ada keputusan. Silakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan gerakan satu yang sedang berlaku di Iraq dan di Syria. Ya.
kesan daripada serangan Amerika Syarikat kepada Iraq dan kemudian kebangkitan rakyat di Syria. Maka bermula daripada tahun 2003, maka wujudnya Islamic State of Iraq, ISI, dan kemudian apabila Syria juga tumbang, maka sebar luaskan ke Syria pula sehingga dikenali sebagai ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ataupun dalam bahasa Arab sebagai Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Suriah, Daesh. Okay, jadi berpandukan kepada keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang telah berlangsung di Kuala Terengganu pada 21 dan 22 Oktober 2014 yang lepas. Di satu perbincangan dan keputusan yang telah diambil oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan bahawa gerakan ISIS sekarang ini berpandukan kepada maklumat-maklumat yang dikemukakan oleh para ulama yang berada di bumi Iraq dan Syria. Antara rujukannya iaitu Kesatuan Ulama Iraq, Rabitah Ulama Syam, dan juga tokoh-tokoh Kesatuan Ulama Dunia, pengusi sendiri iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, naib pengusinya Dr. Ahmad Al-Raisuni, setiausanya Dr. Ali Qaradari. Jadi ulama-ulama yang berada di Iraq, ulama-ulama yang berada di Syria, dan juga Kesatuan Ulama Dunia telah menganalisa apa yang sedang berlaku, apa yang telah dilakukan oleh gerakan ISIS ini, dan didapati mereka ni telah tersasar. Okay, walaupun pada tahun 2003 mereka tujuan mereka adalah untuk membantu rakyat Iraq untuk keluar daripada penjajahan Amerika, dan kemudian apabila Syria pula jatuh nak bantu rakyat Syria untuk mengeluarkan kuasa-kuasa barat daripada mempengaruhi Syria. Tapi apabila berlaku pertukaran kepimpinan, maka ISIS bukan sahaja mereka menyerang kepentingan Amerika dan tentera bersekutu, dan pada ketika itu Syiah membantu Amerika, jadi mereka juga menyerang golongan Syiah ini. Tetapi yang akhirnya apabila dalam kalangan Sunni sendiri, di kalangan ulama-ulama Sunni yang cuba menegur dan tidak bersetuju dengan pendekatan ISIS ni, mereka turut dibunuh dan rakyat juga dibunuh. Sehingga kalau kita membaca suatu kenyataan umum dikeluarkan oleh Rabitah Ulama Syam, di mana secara terang mereka menegur ISIS kerana mereka sudah tersasar, kerana mereka telah membunuh orang yang bukan dalam medan. Okay, mereka membunuh ulama yang tidak bersetuju dengan mereka, mereka membunuh kanak-kanak, membunuh wanita, dengan alasan kerana mereka ni Muslim yang telah murtad kerana tak bersetuju dengan kerajaan Daulah Islamiyah yang mereka tubuhkan. Maka atas alasan itu, maka Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah membuat keputusan bahawa ISIS adalah satu gerakan yang telah tersasar daripada ajaran Islam. Kerana Nabi SAW menyatakan bahawa membunuh orang Islam itu sabul muslim fisqun, mencela orang Islam itu satu kefasikan. Wa qatluhu kufrun, kalau membunuh orang Islam itu jadi kafir. Jadi sekarang ini mereka sudah melampau sehingga membunuh orang Islam tak setuju dengan mereka. Maka Muzakarah Fatwa Kebangsaan membuat keputusan bahawa ISIS adalah bukan satu gerakan Islam, dan rakyat Malaysia dihalang daripada menyertai ISIS kerana jika tidak faham tentang konsep jihad dan mati syahid, kerana apa yang ISIS buat sekarang ini sudah tersasar. Yusuf Qardawi sendiri secara terang-terang mengatakan bahawa ISIS bukanlah suatu kerajaan yang sah. Walaupun dipakai nama Islamic State, tetapi secara syar'i kita ada garis panduan yang ulama-ulama dah nyatakan berpandukan sunnah Nabi SAW, tapi apa yang ISIS buat telah melanggar apa yang Nabi lakukan. Terima kasih Doktor. Saya kira sangat jelas sekali para penonton sekalian, satu qarar ataupun pandangan daripada Muzakarah Jurukuasa Fatwa Kebangsaan sangat jelas. Oleh yang demikian para penonton sekalian, kita umat Islam di Malaysia mestilah kita berpegang teguh dengan apa yang telah diputuskan oleh ahli-ahli Muzakarah Jurukuasa Fatwa Kebangsaan. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Baik, para penonton sekalian, sebelum kita ulas lanjut topik mati syahid ini, kita ada sedikit promo oleh JAKIM tentang sebuah seminar yang sangat baik. Jenamanya iaitulah Seminar Kaunseling Syar'i. Dipersilakan Ustazah Khairul Jannah binti Abdullah.
Terima kasih Ustaz Zarifi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara akan menganjurkan seminar kaunseling syar'i peringkat kebangsaan pada 5 November 2014 hari Rabu di Hotel Putra Kuala Lumpur. Seminar ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bersama Yang Berhormat Datuk Seri Rohani binti Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tema seminar kaunseling syar'i kita pada kali ini ialah kaunseling syar'i membina kesejahteraan ummah dan kestabilan sosial. Jadi antara objektif penganjuran seminar ini adalah untuk membincangkan pendekatan kaunseling syar'i dalam membina kesejahteraan ummah dan kestabilan sosial. Kita anggarkan seramai hampir 250 peserta akan menghadiri seminar ini yang terdiri daripada pegawai rudiantara, khidmat nasihat di Jabatan Agama Islam Negeri, pengamal psikologi dan kaunselor di agensi dan kementerian berkaitan serta NGO. Akan diadakan juga dalam seminar ini ialah majlis pemeteraian MOU antara JAKIM dan LPPKN yang akan ditandatangani oleh Ketua Pengarah JAKIM bersama Ketua Pengarah LPPKN dengan disaksikan oleh dua menteri yang hadir nanti. Jadi antara kita kata pengisian program ini, seminar ini ialah kita akan adakan sidang pleno yang akan dibentangkan oleh 3 panel kita yang kita jemput, iaitu yang bertajuk isu sosial dan keluarga Islam, isu dan cabaran keluarga dan LPPKN dan keperluan dan cabaran kaunseling syar'i dalam pembangunan ummah, serta diskusi interaktif berkaitan dengan isu sosial dan ilat syar'i dalam menangani stres. Okey, terima kasih Ustazah Khairul Jannah binti Abdullah, penolong pengarah kanan di bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM. Ustazah, mungkin berapakah sasaran jumlah peserta dalam hari program nanti, Ustazah? Kita anggarkan 250 peserta. 250 ya. 250 Dan tentu sekali peserta. ada gagasan besar yang bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM nak bawa. Apa yang nak dibawa nanti? Kita berharap dengan adanya seminar ini kita dapat mengangkat pendekatan kaunseling syar'i dalam menangani permasalahan ummah dan kestabilan sosial. Baik. Bukan kita nak mengedepikan psikologi, pengamal psikologi yang ada sekarang ataupun kaunselor yang ada sekarang, tidak. Pendekatan kaunseling yang ada sekarang, tapi sekadar kita nak menambah nilai, menambah baik. Maknanya ya, kita di JAKIM, khususnya di bahagian KSK JAKIM, menampilkan satu pendekatan ya untuk kita terus menyelesaikan masalah-masalah yang ada, untuk kita membantu. Terima kasih Ustazah Khairul Jannah kerana sudi ke studio pada petang ini. Alhamdulillah. Baik, kita kembali kepada topik pembincangan kita para penonton sekalian. Dr. Arif, mungkin di akhir pembincangan kita ini, kepentingan umat Islam di Malaysia khususnya untuk kita berpegang teguh kepada pandangan dan keputusan oleh pihak yang berautoriti yang telah diberikan kebenaran dalam negara, khususnya berpegang teguh kepada pendirian Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Silakan Doktor, khususnya dalam isu jihad di luar negara ini. Baik, terima kasih Ustaz Zarifi. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 83. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ja'ahum amrun minal amni wa awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita, sama ada mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal jika mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasul dan ulil amri, iaitu orang yang berkuasa antara mereka, dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan, kecuali sikit sahaja, iaitu orang yang teguh imannya dan luas ilmunya antara kamu. Baik, jadi kalau kita merujuk kepada ayat ini secara terang, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan garis panduan kepada umat Islam berkenaan dengan peri pentingnya satu sistem. Jadi perang ini satu benda yang besar. Jadi takkan berperang tanpa ada satu sistem yang
sesiapa saja boleh mengisytiharkannya. Sebab itu dalam kalangan ulama membicarakan, berpandukan kepada ayat ini, para ulama memperluaskan lagi perbincangan yang mengatakan bahawa siapa yang layak mengisytihar dan memberikan keizinan untuk berperang. Jadi para ulama menyatakan bahawa pemimpin yang dilantik melalui satu sistem yang sah sahaja yang boleh mengisytihar dan mengizinkan rakyatnya menyertai peperangan. Okay, jadi kita di Malaysia dengan sistem yang sedia ada, maka kerajaan telah mendapat kuasa yang sah. Maka dengan kait perbincangan ulama tersebut menunjukkan bahawa jika rakyat Malaysia hendak terlibat dengan mana-mana peperangan, mestilah mendapat keizinan daripada pemimpin, daripada kerajaan. Dan kalau kita lihat dalam sistem pentadbiran kita, bila melibatkan agama, maka sudah tentulah keputusan muzakarah fatwa kebangsaan itu menjadi rujukan pihak kerajaan. Jadi sebab itulah muzakarah fatwa kebangsaan memberikan penegasan dengan telah mengkaji dan menganalisa apa yang sedang berlaku di Iraq, di Syria. Bukan maknanya muzakarah ini buat keputusan hanya sekadar nak menghalang rakyat untuk menyertai, tapi setelah dianalisa kemudaratan yang ada, sehingga ulama-ulama yang ada di Syria menyatakan jika orang Malaysia yang tak tahu bahasa Arab pergi ke sana untuk berperang, tak tahu bahasa Arab satu, yang kedua yang tak ada kemahiran peperangan. Jadi secara logiknya, adakah Islam menyuruh umatnya menjatuhkan diri ke kebinasaan, kepada sesuatu yang membinasakan dengan begitu saja? Jadi sebab itulah keputusan muzakarah fatwa kebangsaan menjelaskan bahawa rakyat Malaysia dilarang. Jadi sebagai rakyat, kerana kita lihat Islam adalah sistem, maka kita wajib taat kepada sistem untuk memelihara daripada huru-hara. Jadi kalau tidak, siapa saja boleh isytihar perang. Dan sebab itu kita kembali kepada persoalan IS bukan sebuah kerajaan yang sah. Qaradawi sendiri sebut, ulama Rabitah Ulama Syam sendiri sebut, Kesatuan Ulama Dunia sendiri sebut, Dr. Raisuni kata apa yang mereka tubuhkan itu berlawanan dengan sirah Nabi SAW. Jadi apa yang diajak oleh ketua IS itu, yang dianggap dia sebagai khalifah, itu tidak valid dan tidak syar'i. Maka siapa yang pergi, dia tidak menepati hukum syarat. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Dr. Arif. Saya kira para penonton sekalian, penegasan yang sangat jelas dan sangat penting kepada umat Islam. Kita berpegang kepada pandangan dan keputusan yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Jadi bagi pihak warga kerja Persada Jeneral, pada minggu ini kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Arif Saleh bin Rosman yang merupakan fellow Fatwa Jakim, dan tak ketinggalan kepada Ustazah Khairul Jannah binti Abdullah dalam pengarakanan di bahagian keluarga sosial dan komuniti Jakim atas laporan yang sangat baik itu, dan juga sahabat saya yang melaporkan konvoi zakat setiap tadi. Dan para penonton sekalian, memang perbincangan kita 40 minit ini sangat kita rasa tak cukup, rasa tak puas nak mendengar apa yang telah diberikan oleh Dr. Arif setiap tadi. Para penonton sekalian, boleh kita terus layari laman e-Fatwa Jakim, www.e-fatwa.gov.my. Tentu sekali begitu banyak maklumat-maklumat yang para penonton boleh dapati, dan pesanan saya, kita berpeganglah kepada sumber yang sahih dan berautoriti. Terima kasih. Kita jumpa pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.